Masuk, Assalamualaikum, saya ucapkan selamat datang ke live kita bersama dengan Bakit Pulau Pinang, Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Pulau Pinang, yang adakan live kita pada tengah hari ini. Nudin Azhar, Assalamualaikum Ustaz, clear, Alhamdulillah. Jamaliah N. Razi, okey. Yang mana yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anna Nurhana, Alhamdulillah. Audio visual semuanya okey, Alhamdulillah. Kita sekarang berada pada musim PKP ni, tuan-tuan. Saya diminta oleh pihak Bakit Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Pulau Pinang untuk sama-sama kita berkongsi sedikit tazkirah sebenarnya dengan Maulid Rasul secara online pada tengah hari ini, yang saya bersiaran langsung daripada pejabat saya di Kok Diang, Kedah. Di pejabat saya di Kompleks Pendidikan Yayasan Ar-Riyadah Kok Diang, Kedah. Saya duduk di sini, rakan-rakan kita duduk di Pulau Pinang, kita tengok online sajalah. Nak buat macam mana kita duduk di zaman kehidupan secara norma baru. Aslinda Abdullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizal Kamaruddin, clear LOH, Alhamdulillah. Neta Abdul Rahman, Alhamdulillah, clear Ustaz. Muhammad Zamzuri, Muhammad Fudail, badan saya clear, Alhamdulillah. Jamaliah kat sini, audio clear, Alhamdulillah. Audio okey, Alhamdulillah. Sungai Petani clear Ustaz, Alhamdulillah. Siti Nur Laila Abdullah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Kelebang Putra clear. Tasnim Ahmad, Assalamualaikum Ustaz, clear. Okey, yang mana yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan teruskan menekan button share. Share seluasnya live kita untuk sama-sama kita sebarkan perkongsian kita pada tengah hari ini, yang kita nak bicarakan tentang 24 jam amalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada besok hari kita akan merayakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saban tahun kita rayakan. Setiap tahun umat Islam merayakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana pelbagai ataupun bermacam-macam pandangan, bermacam-macam buah fikiran yang diberikan, macam-macam hukum kadang-kadang. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Siapa yang sambut Maulid Rasul ni bid'ah, boleh masuk dalam neraka, kata mereka, subhanallah. Jadi pada tengah hari ini kita nak kupas satu persatu, tuan-tuan. InsyaAllah saya tak mau ambil masa yang lama. Selalunya lebih kurang dalam sejam, dalam 45 minit ke sejam sajalah kita kata tazkirah zuhur ni. Selalunya kita mula pukul 1, kita berhenti 1.45 kalau kuliah zuhur di mana-mana pejabat lah. Dan insyaAllah kalau nak lajak pun dalam sejam lah. Paling awal 45 minit, paling lewat sejam kita nak kongsikan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sedang penonton sekalian, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan ini, tuan-tuan, dengan tujuan kita nak menzahirkan kegembiraan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut kedatangan hari kelahiran, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahli sirah, ulama-ulama sirah ini berbeza pandangan daripada sudut penetapan tarikh kelahiran baginda Rasul. Ada yang berbeza pandangan dan sebagainya, tetapi jumhur ulama, majoritas ulama mengatakan bahawa hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang peristiwa Abrahah dan sebagainya. Jadi bila masuk saja bulan Rabiul Awal ataupun disebut sebagai bulan Maulid Rasul, rata-rata umat baginda sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia ni akan menyambut kedatangan tersebut. Menyambut kedatangan Maulid Rasul ni tersebut, sambutannya macam-macam.
Kebiasaannya kita di Malaysia ni akan melakukan yang pertama, kita buat sambutan Maulid Rasul ni, kita adakan syarahan, kita adakan selawatan, kita ada perarakan, kita adakan jamuan. Jadi daripada konsep tersebut kita tidak nampak bahawa ada satu di sana hukum yang bercanggah dengan ajaran Islam. Walaupun dikategorikan sebagai bid'ah, tetapi ulama meletakkan sambutan Maulid Rasul ini sebagai satu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah iaitu bid'ah yang baik. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membahagikan bid'ah kepada dua. Ada yang dikatakan bid'ah baik, ada yang dikatakan bid'ah yang tercela. Ada yang dikatakan disebut sebagai bid'ah hasanah, ataupun yang keduanya bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang membawa ke arah percanggahan dengan ajaran Islam. Ini kita kena terima. Sebab bid'ah itu Imam Syafi'i yang membahagikan, ulama-ulama yang membahagikan, Imam Izzuddin bin Abdul Salam membahagikan, jumhur ulama membahagikan. Bukan yang membahagikan itu saya sebagai ustaz biasa. Bukan yang membahagikan ustaz-ustaz yang ada pada masa sekarang. Kita rujuk balik kepada sandaran para alim ulama, hujah mereka membahagikan bid'ah kepada dua jenis. Ada bid'ah perkara yang Nabi SAW tidak buat, perkara yang sahabat tidak buat, tetapi tidak menjadi kesalahan kepada kita umat sekarang untuk lakukan. Itu dipanggil sebagai bid'ah hasanah. Hatta pembukuan Al-Quranul Karim itu sendiri yang kita baca sekarang, di zaman Nabi tidak ada Al-Quran yang dibukukan seperti sekarang. Kalau nak katakan bid'ah, pembukuan Al-Quran itu pun termasuk di dalam perkara yang bid'ah. Tetapi dikatakan itu bid'ah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang bila kamu lakukan, bila kamu buat bid'ah tersebut, kamu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bid'ah yang tercela. Ada orang kata, ustaz, Nabi pun tidak sambut sambutan maulid ni ustaz. Nabi pun tak sambut. Kita tanya dia, kamu tahu mana yang Nabi tak sambut? Nabi sambut tetapi caranya berbeza. Nabi berpuasa pada hari Isnin. Antara sebab Nabi berpuasa itu kenapa? Kerana Nabi meraihkan hari tersebut baginda dilahirkan. Ustaz, zaman para sahabat tidak buat ustaz sambutan Maulid Rasul. Jawapannya mudah. Sebab sahabat kenal Nabi. Sebab sahabat kenal Rasulullah. Mereka hidup di zaman Rasulullah. Mereka kenal Rasulullah. Kalau kita yang tidak buat ni tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita hari ini tak kenal Nabi. Dia kata itu salah ustaz. Kita kena ingat kat Nabi ni bukan setahun sekali. Kita kena kenal, kita kena ingat Nabi ni sepanjang masa ustaz. Kita jawab betul, kita kenal Nabi sepanjang masa. Kita ingat Nabi sepanjang masa. Tetapi ada satu hari kita buat majlis khusus untuk memperingati Rasulullah. Sempena dengan kedatangan bulan kelahiran Nabi. Di mana salahnya? Acara yang dibuat, syarahan, adakah bercanggah dengan agama? Tidak. Acara yang dibuat, buat jamuan, adakah bercanggah dengan agama? Tidak. Nabi sendiri sebut, wa at'imut ta'am, di antara amalan yang mulia, jamu orang makan. Kita buat perarakan sambil belarak, kita berselawat. Bukan kita menyanyi terholong ta'ala. Sambil kita belarak, kita berselawat. Belarak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil ada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat ni dalam apa keadaan pun boleh. Sama ada kamu berbaring, kamu boleh berselawat. Sama ada kamu duduk, kamu boleh berselawat. Sama ada kamu berdiri, kamu boleh berselawat. Sama ada dalam keadaan kamu berjalan, kamu boleh berselawat. Silakan, asalkan lidah kamu, bibirmu dibasahi dengan salawatan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada masalah tuan-tuan. Jadi kalau ditanya sambutan Maulid Rasul itu bercanggah dengan sunnah ataupun tidak, jawapannya tidak.
bercanggah dengan agama ataupun tidak? Jawapannya tidak. Hari ini orang duduk pening macam-macam benda. Ada orang duduk tikai masalah capal. Logo capal di kopiah. Logo capal di atas kepala. Ini kita kata benda yang tak perlu kita bahas, mengelirukan umat hari ini. Jadi sambutlah sambutan Maulid Rasul. Tak boleh Ustaz, saya tak setuju Ustaz. Sebab apa pula dah? Sebab kita kena ingat Nabi sepanjang masa. Betul. Kita ingat kepada Nabi sepanjang masa ni, betul tuan-tuan. Serupa dengan kita buat majlis makan malam lah. Nah, serupa kita buat majlis makan malam. Tiba-tiba pejabat kita buat majlis makan malam. Setahun sekali kita adakan majlis makan malam. Adakah menandakan bahawa kita buat majlis makan malam setahun sekali anjuran pejabat bermakna malam-malam lain kita tak makan? Tidak. Pejabat kita buat majlis makan malam tidak bermaksud bahawa staf di pejabat tersebut malam-malam lain tidak makan. Tak betul. Kita buat majlis makan malam, itu bermakna setiap malam kita makan. Cuma dalam majlis itu kita makan lebih sikit. Menunya hebat sikit. Menunya lazat sikit. Menunya sedap sikit. Itu maksud kita. Kita umat Nabi, ingatan kita kepada Rasulullah SAW tidak pernah luput dekat minda kita, hati kita, mulut kita. Tetapi kita buat setahun sekali sambutan itu, meriahkan sikit. Panggil ustaz, kita nak cerita bab Nabi sedikit. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut Rasulullah, itu tadi saya nak sebut tentang hukum sambutan Maulid Rasul. Adakah bercanggah dengan agama? Jawapannya tidak. Boleh tak kita nak buat? Sangat-sangat digalakkan. Yang kedua, Rasulullah SAW ini contoh ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini contoh ikutan yang terbaik, yang disebut sebagai insan kamil, insan manusia yang sempurna. Segala kesempurnaan itu ada pada diri Rasulullah SAW, ada pada diri Nabi. Nah, tuan-tuan, hari ini kalau kita kata contoh ikutan yang terbaik, saya belum tentu dapat menjadi contoh. Itu beza saya dengan Nabi. Nabi, dia boleh bagi contoh kepada orang dan dia boleh menjadi contoh kepada orang. Itu Rasulullah. Saya ulang balik. Rasulullah, dia mampu memberi contoh kepada orang dan dia mampu menjadi contoh kepada orang. Faham? Dia boleh bagi contoh kepada orang dan dia boleh menjadi contoh kepada orang. Itu Rasulullah. Memberi contoh dan menjadi contoh. Ini Rasulullah. Saya mungkin mampu memberi contoh, tetapi tidak mungkin mampu menjadi contoh. Saya boleh cerita tuan-tuan, bangunlah di tengah malam, berqiyamul lailah, solatlah, ingatlah kepada Allah. Saya memberi contoh kepada orang. Belum tentu saya boleh menjadi contoh kepada orang. Saya bercakap, belum tentu saya boleh buat. Tapi Nabi, bila dia bercakap, dia buat. Ini Rasulullah. Bila dia bercakap dan dia buat. Kita hari ini mungkin bercakap, buat belum tentu tuan-tuan. Cakap ni boleh, buat belum tentu. Ni kita. Tapi Nabi dia bercakap dan dia buat. Ini Rasulullah. Sebab tu Allah Ta'ala kata pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh ikutan yang terbaik. Siapa dia? Rasulullah SAW. Contoh ikutan yang terbaik. Jadi Nabi ni tuan-tuan, kita nak ambil apa-apa contoh semua daripada diri dia. Tuan-tuan nak jadi peniaga yang berjaya. Sebab tu kita kalau nak berjaya, kena ikut dan kena belajar tiru orang yang telah berjaya. Saya nak jadi orang yang berjaya, saya kena tiru Nabi yang berjaya. Saya nak jadi orang berjaya, saya kena tiru orang yang dah berjaya. Saya nak berjaya, saya kena tiru orang yang dah berjaya. Seorang peniaga yang nak jadi jaya, peniaga yang berjaya. Saya nak jadi peniaga yang berjaya, Ustaz. Hang kena pergi tengok seorang ahli perniagaan yang telah berjaya, follow, tiru dia.
Jangan duk pergi tengok peniaga hak gagal. Saya nak jadi guru yang berjaya, ustaz. Kena tengok tokoh cikgu yang berjaya. Tiru dia. Ni duk pergi tengok orang gagal, tobat lahum. Tak berjaya. Saya nak jadi bapa yang berjaya. Tengok mana bapa misali. Belajar, tiru dia bapa yang misali. Kita nak berjaya, kena berdamping orang yang sudah berjaya. Mengambil aura daripada mereka. Untuk apa dia? Untuk kita ni pun berjaya. Kalau kita tak pergi duduk berkawan dengan orang berjaya, duduk pergi berkawan dengan orang yang gagal, insya-Allah lama tak lama kita pun akan bergagal. Kita pun akan gagal. Tiru orang yang berjaya. Kita nak berjaya di dunia dan akhirat, kena tiru orang yang dijamin oleh Allah berjaya dunia dan akhirat. Siapa dia? Rasulullah. Kita nak jadi hamba Allah, kena tiru insan yang Allah Ta'ala akui hamba dia, iaitu Rasulullah. Kita ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kata, ramai di kalangan kita yang mengaku tetapi belum diakui. Ramai di kalangan kita yang mengaku tetapi belum diakui, kata Imam Ghazali. Mengaku apa, ustaz? Mengaku kita hamba Allah, tetapi kita belum diakui kita ni hamba Allah. Tu yang kata mengaku tetapi belum diakui. Siapa hang? Aku hamba Allah. Bila Allah Ta'ala i'tiraf, bila Allah Ta'ala mengaku, bila Allah Ta'ala bagi sijil memperakui kamu dan kita, saya adalah hamba Allah. Bila? Jawapannya, kita baru mengaku tetapi belum diakui. Faham? Siapa ustaz? Ustaz ni siapa? Saya hamba Allah. Bila Allah Ta'ala mengaku, Husam, hang hamba aku? Tidak. Belum. Tetapi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah i'tiraf Nabi sebagai hamba Allah. Lewati di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi Muhammad, tu adalah hamba aku. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa dia hambanya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hamba aku. Kita nak jadi hamba Allah, kena tiru perangai hamba yang telah diiktiraf, telah diakui oleh Allah sebagai hamba dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah Ta'ala kata contoh ikutan yang terbaik itu Rasulullah. Tapi yang kita duk sibuk nak jadikan tokoh-tokoh barat sebagai contoh ikutan kita ni pasal apa? Yang kita nak jadi seorang ahli perniagaan yang hebat. Kita usaha ni habis masa, habis duit ringgit, pi duduk interview tokoh-tokoh barat untuk dijadikan contoh kepada umat Islam. Itu betulkah atau salah tindakan tersebut? Kita nak jadi ahli perniagaan yang hebat, cuba tengok bagaimana Rasulullah SAW berniaga. Sebab Allah Ta'ala kata contoh ikutan yang terbaik itu adalah Rasulullah. Tapi hari ini masalah kita sebagai umat Nabi, kita tidak jadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan. Yang sebaliknya, kita sibuk duduk cari, duduk ikut, tengok kehidupan orang-orang barat untuk menjadi contoh kepada kita. Kacau. Kacau. Apa yang kita nak jadikan contoh? Orang barat itu belum tentu berjaya di dunia, belum tentu berjaya di akhirat. Kalau mereka kaya sekalipun di dunia, itu bukan ukuran kejayaan. Ukuran kejayaannya bukan begitu. Sebab itu kalau kita pakai kacamata Islam, kita rujuk kepada Al-Quran, kita rujuk kepada As-Sunnah, ciri orang berjaya macam mana, sama ataupun tidak dengan ukuran kita. Bagi kita, orang yang berjaya, orang yang ada rumah besar, orang yang ada aset banyak, orang yang dah kaya, orang yang tidak. Tetapi Al-Quran kata apa dia? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Orang yang berjaya membebaskan dirinya daripada api neraka di akhirat kelak dan memasuki syurga, itulah orang berjaya. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
ghurur. Jadi bila kita nak berjaya, kena ikut orang yang telah berjaya di dunia dan di akhirat. Kita ingin masuk syurga, kita kena tengok ciri ahli syurga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bicara macam tu tuan-tuan, kita nak tengok pula pada tengah hari ini, tajuk yang diberikan kepada saya ini ialah 24 jam amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok daripada Nabi dia mula tidur, dia bangun tidur sampai dia tidur semula, apa yang Nabi buat. Kalau kita nak belajarlah. Sebab Nabi atur semua cantik dah. Nabi susun satu persatu cantik dah. Apa yang kita kena buat nak ikut Nabi. Pada tengah hari ni saya nak ambil ada 10 benda. Saya nak ambil 10 benda. Saya duk tengok, saya duk renung tadi ni. Kalau saya baca ke semua mungkin tidak tidak sempat dengan pertemuan kita ni. Jadi saya nak ambil lebih kurang dalam, saya buat nota tadi, 10 amalan sunnah Nabi SAW, amalan harian yang saya nak, khususnya yang pertama diri saya lah. Yang pertama diri saya lah, bila saya bercakap, saya kena buat lah. Kalau saya tak buat benda yang saya bercakap, saya takut saya ni pula nanti Allah Ta'ala golongkan dalam golongan lima taquluna ma la taf'alun. Sebab tu bila tajuk ni diberikan kepada saya, nak cakap mudah tapi nak beramal tu yang susah. Lillah saya bercakap, bila tajuk ni diberikan kepada saya oleh pihak penganjur, kemarin saya tengok-tengok je poster yang dia bagi, tajuk dia amalan sepanjang hari ataupun 24 jam amalan Rasulullah. Saya tengok-tengok, subhanallah. Mudah untuk tajuk ni kita bicara tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab semuanya telah ada dalam kitab, semuanya telah dibukukan oleh ulama. Mudah untuk kita buat. Mudah untuk kita bercakap. Tetapi yang saya bimbang, bukan mudah untuk kita buat. Sebab tu saya dalam ceramah ni yang paling saya bimbang, benda yang saya bercakap saya tak boleh buat. Sebab tu saya jarang nak bercakap tajuk-tajuk macam ni. Sebab bukan masalah kita nak bercakap. Bukan masalah kita tak kerti nak bercakap. Cakap ni tuan-tuan bukannya payah mana pun. Apa yang orang bagi tu, kita buat study sikit, kita boleh bercakap. Tetapi yang paling sukar, sama ada saya yang bercakap ni, saya boleh terjemah tak apa yang saya bercakap ni dalam kehidupan saya. Saya tidak mau jadi golongan yang pandai berbicara, tetapi tidak pandai untuk melaku dan menterjemahkan apa yang saya bicara tersebut. Mungkin orang lain boleh bercakap, tak buat, tak apa. Tapi saya takut sebab Allah Subhanahu Wa Taala kutuk golongan yang pandai bercakap tapi tak pandai nak buat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada tengah hari ini, apa yang saya sebut, apa yang saya buat, apa yang saya sebut, sama-samalah kita pakat-pakat buat tuan-tuan. Yang pertama kita nak tengok amalan Nabi SAW sebelum tidur. Untuk apa ni Ustaz kita nak belajar ni? Sebab kita nak tiru. Tuan-tuan cuba tengok nak. Nabi dia ajak kepada kita sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda Nabi ajak. Ni yang kata Nabi menjadi contoh ni. Dalam kehidupan kita seharian, daripada mula kita hidup sampai kita meninggal, tidak ada satu pun yang Nabi gagal ataupun Nabi terlepas pandang untuk ajar kepada kita. Nabi ajak bayi yang baru lahir, apa yang kamu nak kena buat. Sampai orang yang dah mati, apa yang kamu nak kena buat. Nabi ajak tuan-tuan. Bayi yang baru lahir, Nabi kata azankan di telinganya, iqamatkan di telinganya, letakkan 7 hari nama-namanya yang cantik. Nabi ajak tu budak hak baru beranak tak sah tu, hak baru terbit mai daripada perut mak dia mai ke dunia ni, Nabi dah ajak apa yang nak kena buat. Sampai satu orang tua yang telah meninggal daripada dunia nak pergi masuk dalam kubur, Nabi ajak apa nak kena buat. Tidak ada satu part dalam kehidupan kita, satu ruang dalam kehidupan kita yang Islam tidak ajar, yang Nabi terlepas pandang untuk ajar kepada kita. Tidak ada. Habis itu yang kita duk sibuk nak cari petua-petua lain, tips-tips lain untuk kehidupan kita ni. Kenapa? Cari yang Nabi ajar. Nah, kita tengok Nabi ajak kita. Nabi ajak ni, sebelum kamu tidur kamu nak buat apa? Cuba tengok tuan-tuan, Nabi ajak.
Apatah lagi nak tadbir negara, apatah lagi nak bermain politik, apatah lagi untuk menjadi pemimpin. Adakah itu tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajar. Cuma yang tu kita tak sentuh sebab yang dibagi kepada saya ni tentang 24 jam amalan Rasulullah. Yang pertama Nabi ajak kepada kita pada perkara yang kamu kena buat sebelum kamu tidur. Ni yang kita ambil nota. Perkara yang Nabi ajar, yang kita kena lakukan, yang kita kena buat, yang kita kena praktikkan sebelum kita tidur. Apa yang Nabi ajar kepada kita tuan-tuan? Yang pertama, kita duduk dalam rumah, pastikan tingkap dan pintu itu ditutup. Ni Nabi ajar kepada kita. Pintu dan tingkap ditutup. Tuan-tuan. Ustaz, tak ada cerita lain ke? Kami duk buat dah Ustaz, tutup tingkap. Kami duk buat dah Ustaz, tutup pintu. Nabi ajak, sebelum kamu nak tidur, sebelum kamu nak lelapkan mata, perkara yang pertama kamu pastikan adalah keselamatan rumah kamu itu. Kalau rumah itu selamat, penghuninya tetap selamat. Kalau rumah itu selamat, picek balik tingkap tu, mungkin selak tingkap tu tak tutup. Ataupun kita tolak selak tu, dia tak masuk dalam lubang, dia duduk kat atas tu, sekali pencuri boleh masuk, orang Kedah panggil kawak boleh masuk. Pintu, ramai mana orang yang tutup pintu, tak kunci pintu, kunci. Sebab apa dia? Pastikan keluarga kamu, diri kamu, penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah kamu itu selamat. Ini Nabi kata yang pertama, buat. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Nabi ajar kepada kita berwuduk sebelum tidur. Bukan basuh kaki, berwuduk. Sebelum tidur berwuduk. Seandainya kamu menghembuskan nafas yang terakhir di saat kamu tidur, kamu dalam keadaan suci, berwuduk. Orang tua-tua pula kata basuh kaki sebelum tidur. Berwuduk yang Nabi ajak sebelum tidur. Yang ketiga, Nabi ajak apa dia? Kita punya tempat nak tidur, ambil kain-kain tu, qibah dulu 3-4 kali. Tahu faham qibah? Kita nak kata apa dah? Orang Kedah panggil qibah. Saya nak apa dia, bukan kebah. Kebah tu lain. Qibah. Ambil kain tu, qibah. Faham, ambil lah. Qibah. Tempat tidur tu dulu. Takut ada benda-benda di atas katil yang kita tak perasan. Duk ingat ke selimut, tak ulang sawah. Duk ingat ke kain, tak ulang kapak. Mungkin ada lipan, mungkin ada benda-benda binatang yang berhayat, ataupun kaca ke apa ke yang jatuh pada sini. Qibah tempat tidur. Tu Nabi ajak kita. Nabi ajak dan Nabi buat. Nabi bukan saja ajak, Nabi buat. Benda yang Nabi ajak tu Nabi buat. Qibah dulu, benda apa nama atas tu. Duduk istighfar sebelum tidur. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ustaz istighfar tak betul, itu bukan hayyul. Hayyul pun boleh, hayyal pun boleh. Tapi lafaz yang paling kuat disebut oleh ulama, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali ajak hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ataupun Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم pun boleh. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم pun boleh. Dua-dua boleh, tapi yang lebih kuat yang mana? Hayyul qayyum. Tak mau saya nak buat hayyul, ikut suka hang, jangan tak istighfar sudah. Lepas tu muhasabah. Nabi ajak kita sebelum tidur, kita cuba cek balik kehidupan kita seharian ni macam mana. Muhasabah diri sebelum tidur. Ni Nabi ajak. Nabi ajak muhasabah sebelum tidur ni Nabi ajak. Hari ni apa yang telah aku buat? Banyak mana ibadat yang aku buat? Banyak mana dosa yang aku buat dalam seharian kita hari ni? Nabi SAW ajak kepada kita muhasabah sebelum tidur. Banyak dosa yang aku buat ni. Banyak.
Hari ini kita bangun pagi, apa yang kita buat? Seorang suami, bagaimana tindakan dia kepada isteri? Seorang bos, bagaimana tindakannya kepada pekerjaannya? Seorang pekerja staf, apa yang telah kita buat kepada bos? Kita kutuk bos, kita maki bos, bos zalim kepada kita dan sebagainya. Seharian ni tuan-tuan, cuba tengok banyak mana pahala yang kita buat, banyak mana dosa yang telah kita lakukan. Ini muhasabah. Pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullahu ta'ala, Ibnu Athaillah As-Skandari dalam kitabnya Hikam, dia telah meletakkan bahawa amalan yang dia akan buat, seorang waliullah yang hebat ni tuan-tuan, Ibnu Athaillah ni seorang waliullah yang hebat. Kitab Hikam ni tuan-tuan, sewaktu mana kami buat kelas tafaqquh bersama dengan Allahyarham almarhum Profesor Madya Datuk Dr. Abdul Aziz bin Hanafi rahimahullahu ta'ala. Antara kelas tafaqquh ni, dia mengajak kami kitab Hikam. Kitab Hikam. Di antara ungkapan almarhum Profesor Datuk Dr. Abdul Aziz Hanafi ni, dia kata apa dia? Di antara kitab penulisan ulama yang paling banyak di antara ni makna banyak lah, dan dia ni terselit salah satunya, kitab karangannya Hikam yang dibuat kitab-kitab syarahnya oleh ulama cukup banyak. Ni waliullah Syekh Ibn Athaillah As-Skandari ni, dia karang satu kitab Hikam. Ulama lain boleh hurai dia punya kitab tu, buat pula kitab-kitab syarah kepada kitab Hikam banyak. Saya pergi dengan ayah saya, satu kedai kitab terkenal di Kota Baru, Ja'far Rawas. Ayah saya kata, bawa mai kitab-kitab yang syarah kepada kitab Hikam. Kami duduk untuk mereka atuk untuk sampai nak tenggelam kami ni. Ibnu Athaillah ni, di antara amalan yang dia tak pernah tinggal yang Nabi ajak ni apa dia? Sebelum dia tidur malam, sebelum dia memejamkan matanya untuk tidur, dia akan muhasabah dirinya. Hari ini apa yang aku buat? Dosa aku banyak mana? Kesilapan aku banyak mana? Ibadat aku banyak mana? Ni, check and balance. Kita tak ada, tuan-tuan, haram tak semayang Aisyah boleh tidur. Sehari satu waktu haram tak semayang, tidur macam tak ada dosa apa. Dia duk ingat syurga tu kata bapak dia. Nabi kata muhasabah, amalan Nabi. Ibnu Athaillah, dia buat amalan tersebut. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari, dia buat amalan tersebut. Lepas tu Nabi ajak kepada kita pula, sebelum hampa dah muhasabah apa semua, hampa istighfar, baca 3 kali ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis. Baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Baca sampai habis lah. Yang ni saya tak baca habis lah, nak ringkas masa. Qul a'udzu birabbin nas. Lap daripada kepala ni sampai hujung kaki, usapkan. Lepas tu kita baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut, bismika amut. Tidur dan miring ke arah kanan. Ini yang Nabi SAW buat sebelum dia tidur. Tidur insya-Allah dalam peliharaan Allah. Sebab apa? Sunnah sebelum kita tidur. Bila jaga daripada tidur, Nabi buat apa pula? Nabi ajak kepada kita, bila hampa bangkit daripada tidur, ambil tangan kanan ni, usap kepada wajah. Nabi buat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, dikatakan Rasulullah bila dia bangun tidur, dia duduk, lalu dia ambil tangan kanan dia usap wajahnya. Sambil Nabi baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana sampai habis. Itu Nabi buat. Nabi baca doa. Bangun daripada tidur. Perkara yang ketiga, Nabi nak masuk ke tandas. Nabi ajak kita. Nak masuk ke tandas. Ni Nabi ajak kita, tuan-tuan. Nak masuk dalam bilik ayak, Nabi ajak. Bukan nak masuk Putrajaya, Nabi tak ajak macam mana. Kan? Nak masuk tandas pun Nabi ajak. Bukan nak masuk Putrajaya, Nabi tak ajak. Nak masuk tandas pun Nabi ajak. Bukan nak masuk pejabat pemerintah, Nabi tak ajak. Gitu. Selit biarlah sikit. Mau tak kena langsung pun tak boleh juga.
Nabi masuk ke tandas, Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada kamu ya Allah daripada godaan syaitan lelaki dan perempuan. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Bila masuk, buatlah apa yang kita nak buat, ambillah apa-apa, tudung kepala sikit, tutup. Nah, kita yang pakai kopiah macam saya ni, yang pakai lebay macam saya ni, nak masuk tandas tak payah duk buanglah kopiah tak luar pakai. Tak ada apa, ambillah kain-kain tuala ke apa, tak atas kepala, buatlah, tunailah apa hajat kamu di dalam tandas. Ramai kita nak masuk tandas baca doa, tapi keluar tandas tak tahu doa. Nak keluar, masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Bila nak keluar daripada tandas, langkah kaki kanan, lepas tu baca pada ghufranaka. Aku memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Hadis riwayat daripada Imam An-Nasai. Ghufranaka. Dan nak keluar daripada tandas, masuk tandas kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tutup kepala, masuk dalam tandas, keluar daripada tandas, kaki kanan, keluar, ghufranaka. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Itu dia ajak pula Nabi bila Nabi nak buat apa. Bila Nabi bangun apa tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal dalam hidup dia ni 2 rakaat sebelum subuh. Yang ni buatlah tuan-tuan kalau boleh buat. Duk cakap ni pun tak boleh buat, tak abang tak boleh buat. Setiap hari tak boleh buat kita pun. Lama-lama sekali, sebulan sekali bolehlah buat. Sebab kita ni dosa banyak, dosa banyak. Apa yang menyebabkan kita ni malas nak buat amal ibadah? Jawapannya adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menjadi penghalang utama kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu istighfarlah banyak-banyak tuan-tuan. Kita ni nak buat ibadat ni tak payah duk ceritalah, saya pun sama, tuan-tuan yang duduk dengar ni pun serupa. Cukup payah nak buat ibadat. Sebab apa? Penghalang utama kepada ibadat kita adalah maksiat. Ni bukan nak cerita kata saya baik, saya pun serupa. Maksiat. Sebab tu Nabi ajak kepada kita nak tidur tu istighfar, muhasabah. Sebab apa dia? Hang cuci dulu diri hang sebelum hang tidur. Sebabnya esok mudah untuk hang bangun untuk buat ibadat. Kita Tok Bilal duk azan tu. Masa nak beli rumah taman tu dia tanya, tak mana rumah dekat dengan tapak surau. Saya nak duduk tepi surau. Untuk apa dia? Saya nak ibadat mudah, nak dengar azan. Duduk daripada mula duduk sampai 10 tahun. Subuh sekali berharam tak nak pergi sembahyang kat surau. Bagus dah lah. Dia ambil plan tanah tu, tapak taman tu, tak mana surau. Yang pemaju syarikat maju kata, kawan di sini. Okey, tepi surau ni ada tak? Yang masih kosong lagi ada tak? Ada ujung ni. Okey. Tak apa, berapa pun saya ambil rumah ni, mahal pun tak apa. Long sebab nak duduk tepi surau. Saya nak semayang. 10 tahun, 15 tahun. Haram sekali muka tak pernah nampak dekat surau. Bagus tak dia buat? Bagus je lah. Ada orang dia minta plan utama, dia kata surau tak mana surau. Dia kata tanah cik tapak surau. Tapi tepi ni ada lagi lah, tepi tapak surau ni ada lagi lah rumah yang kosong. Kalau cik nak, dia kata tak, saya tanya sebab saya nak cari jauh sikit. Tak mau duduk tepi surau, mereka duduk azan buat dengar, ganggu. Ada juga orang lagu tu. Ada orang dia ambil rumah tepi surau. Masa dia beli tu iman tengah naik, baru balik umrah. Dia kata saya ni nak duduk tepi surau lah. Saya pergi Mekah duduk teringat Masjid Haram tu. 5 waktu duduk pergi Masjid Haram tu, lega lah ni saya nak ambil duduk tepi masjid lah. Saya duduk pergi Mekah duduk teringat Masjid Haram, balik duduk rumah ni haram tak pergi masjid. Ada juga jenis tu pun. Tok Bilal duk azan hayya 'alas solah, dia duk pakai seluar pendek Hello Kitty duk bersuara kita depan rumah. Ada juga jenis tu pun. Sebab apa? Dosa kita, dosa kita. Subuh nak bangun Allah. Tok Bilal duk hayya 'alas solah, dia duk tarik lagi kemah kain dia tu, kain selimut dia tu. Ustaz duk mengajar kuliah maghrib, ustaz kata orang yang duk dengar azan subuh duk tarik selimut umpama tarik kulit babi. Dia jawab balik dalam rumah dia kata yang tu yang sedap tu ustaz, pasal kulit babi. Dosa kita. Sebab tu Nabi kata clearkan. Bila clear tuan-tuan, hari ni kita nak sambut Maulidul Rasul malam ni, masuk jam maghrib malam ni 12 Rabiul Awal.
Ambil yang ni, saya nak minta ambil yang ni. Kita tiru, tak boleh tiru total pun, kita tiru sikit-sikit. Kita tiru sikit-sikit. Kalau tak boleh ikut secara 100%, kita tiru sikit-sikit. Macam mana nak tiru? Malam ni, kita nak tidur, kita buat benda ni dulu. Sebab kita mau clear kita punya urusan kita dengan Allah. Urusan kita, tiru Nabi. Istighfar dah. Baca-baca yang saya sebut tadi ni. InsyaAllah pagi esok kita boleh dapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ni Nabi cerita kat kita. Nabi buat. Nabi cerita dan Nabi buat. Khairum minad dunya. Lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha. Dan apa yang ada di dalam dunia tersebut. Segala hasil mahsulnya, segala kekayaannya, semua tu lebih baik. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada yang tu. Apa dia yang kita kata kebaikan dunia? Yang pertama mah. Orang yang memiliki emas, orang yang kaya. Sebab tu dia beli emas 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ada orang kita ni 20 kilo emas pun ada. Emas 20 kilo. Mah jongkong tu 20 kilo. Tanya dia aset, duit tak ada. Tapi mah 20 kilo ada di rumah. Di rumah. Kaya. Ni akak-akak yang duk tengok maklum-maklum ada tengok live ni. Yang duk ada gelang mah di tangan. Yang duk ada di subang ni. Subang mah. Apa lagi? Gigi mah, hidung mah. Dia hidung mah. Dia bertengkak dengan siapa tadi. Pecanteh bang hidung ni hidung putih. Tapi tak mati. Nak buat hidung plastik, duk busuk. Doktor kata kena buat hidung mah. Hidung mah. Boh, nah. Naik bas pergi Kuala Lumpur. Terlena alam bas. Mangkit-mangkit tinggal dia. Hidung tak ada mah. Orang curi. Tapi Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada tu. Ni hadut syarah ni pun payah nak buat. Lebih baik daripada tu Nabi kata. Jom kita jadi orang yang 2 rakaat. Tak boleh selalu pun lama-lama sekali. Tak boleh selalu pun lama-lama sekali. Dah lah lama-lama sekali, sekali-sekali buat tu biar lama sikit. Faham tak? Kita nak buat selalu, iman kita ni naik turun, yazid wa yanqus ni biasa. Tak boleh selalu lama-lama sekali kita buat. Lama-lama sekali. Tetapi sekali buat biarlah lama. Faham tak? Buat. Lepas tu clear dah. Nabi bangun daripada tidur. Lepas tu Nabi ajak kita pula bila buat ibadat apa semua nak pakai pakaian. Nabi ajak pula cara kita nak pakai pakaian ni mulakan dengan bismillah. Nak pakai baca bismillah. Nak tanggal baca bismillah. Mulakan memakai pakaian dengan sebelah kanan. Ni Nabi ajak kita apa dia? Setiap benda yang kita nak buat, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab bila hang baca bismillah, perbuatan yang hang nak buat, urusan yang hang nak buat tu, ada keberkatan di sisi Allah. Akan dipermudahkan oleh Allah. Lazimkan diri kita. Pegang satu benda bismillahirrahmanirrahim. Lazimkan. Nak letak balik bismillahirrahmanirrahim. Pegang telefon bismillahirrahmanirrahim. Nak tutup telefon bismillahirrahmanirrahim. Lazimkan diri kita. Lazimkan diri kita. Nah, buat benda apa yang kita nak buat, mulakan dengan ucapan basmalah. Disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi. Bila satu perkara yang kamu buat dengan membaca basmalah, dia kata, membaca bismillah. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Hatta dekat pintu rumah kita kalau ditulis di atas pintu tu, letak kalimah bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah syaitan tidak akan menghuni dalam rumah tu. Syaitan tidak berani masuk dalam rumah tu. Imam Abu Lais kata, setiap perkara yang kamu nak buat membaca bismillah, urusan kamu tidak akan disertai dengannya oleh syaitan. Nak makan. Contoh nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nak baca doa makan tu panjang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar tu panjang. Ambil nasi bismillahirrahmanirrahim. Makanan kita tidak akan disertai oleh syaitan.
Ni kita bila nak makan tak baca bismillah, syaitan makan. Tu yang 4 pinggan haram tak kenyang. Kita nak minum, tak baca bismillah, syaitan minum sekali. Kita nak bersama dengan suami ataupun isteri, hubungan kelamin, tidak membaca basmalah, akan bersama dengan kita, disertai dengan kita itu oleh syaitan. Sebab tu Nabi ajak kita, hampa nak buat apa, hampa nak buat urusan apa, jangan pernah tertanggal daripada lidah hampa, jangan pernah tertanggal daripada mulut hampa, membaca, mengungkapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pun ringan, boleh buat. Sekali nak masuk kerja, pegang pen, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas kursi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Buat aja. Tak payahlah teruk sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi pegang Bismillah. Itu teruk sangat. Tarik kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Pegang pen. Ya Allah, aku mulakan urusan aku dengan memujimu ya Allah. Dengan namamu yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tulis. Itu sudahlah. Kadang-kadang melebih sangat ni pun payah juga. Dah duduk baca Bismillah. Pegang pen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi pegang otak. Bismillahirrahmanirrahim. Kot kawan sebelah tubuh penumbuk kot, bismillah. Saya nak sembang dah, bismillah. Dia buh penampak free lah. Janganlah lebih sangat ni pun. Tuan-tuan jangan lebih sangat. Kita buat. Ni Nabi cerita akhlak kat kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi sangat-sangat menitik beratkan bab akhlak. Sebab tu bila Nabi jaga akhlak, Nabi nak buat apa Nabi jaga akhlak? Sebab tu dakwah Nabi diterima oleh orang ramai. Sahabat yang memperjuangkan Islam menterjemahkan akhlak Nabi dalam dakwah mereka diterima ramai. Kena ingat satu benda tuan-tuan. Orang kafir tidak baca Al-Quran. Orang kafir tidak baca hadis, tetapi orang kafir baca perbuatan kita. Kalau kita yang baca Al-Quran, ambil Al-Quran letak kat diri kita. Kita yang baca hadis, kita ambil hadis letak dalam diri kita. Orang kafir tengok perbuatan kita yang diterjemahkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran, yang diterjemahkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itulah perbuatan yang terbaik. Ni Nabi ajak kita. Tak, saya rasa yang ni tak berat. Tak berat apa dia Ustaz? Tak berat. Tak berat untuk kita buat, iaitu setiap perbuatan kita yang kita nak buat, mulakan dengan membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi 3-4 minit lagi kita monti. Kat pukul 2 lah. Yang kelima. Dah Nabi pakai baju, Nabi nak keluar daripada rumah. Tadi Nabi bangun, Nabi tidur semalam. Nabi bangun tidur. Nabi masuk tandai. Nabi pakai pakaian. Kita baca semua dah. Bila Nabi nak keluar daripada rumah dia tuan-tuan, Nabi membaca hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Yang ni Nabi baca. Apa dia Nabi baca? Nabi nak keluar daripada rumah. Nabi keluarkan daripada rumah. Nabi membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hadis riwayat daripada Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi baca apa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ni kita nak keluar buat rumah ni. Nak keluar buat urusan ni. Nak keluar, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni yang pertama. Saya ulang balik, tuan-tuan ikut tak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ajak seorang sahabat dengan satu doa. Bila dia nak keluar daripada rumah dia, Nabi ajak dia satu doa. Bila dia nak keluar, nak buat urusan apa ni, nak bagi berjaya, satu doa Nabi ajak. Bila kita nak keluar daripada rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni kita letak 100% urusan yang kita nak buat di keluar rumah ni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat,
Di dunia ni tuan-tuan, kita buat benda yang berjaya bukan kerana kepintaran kita, bukan kerana kepakaran kita, bukan kerana diri kita ni hebat, tetapi segalanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu mau tanam dalam kepala, mau tanam dalam hati. Apa yang aku buat ni bukan kerana aku hebat. Oh, aku kerja, aku dah naik jawatan, aku jadi orang hebat apa semua. Bukan kerana kepakaran kita, bukan kerana kehebatan kita. Tauhid kita, iman kita, keyakinan kita kena letak apa dia? Segala yang berlaku ini berjaya kerana izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan yang tu. Kebergantungan kita letak tu. Aku buat bisnes kedai, bisnes aku jadi top, bisnes aku jadi hebat. Kerana apa dia? Bukan kerana aku pakar masak. Bukan kerana aku pandai masak. Tetapi kerana ia diizinkan oleh Allah untuk berjaya. Ya Allah, aku nak pergi buat keluar urusan niaga ni, ya Allah. Ni aku nak keluar niaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Aku letak semua kebergantungan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku nak keluar pergi urusan politik aku, ya Allah. Kan politik negara ni bergolak apa semua. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Letak kepada Allah. Yang kedua Nabi ajak baca doa pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika. Wa barik li fima qaddira li. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Sadaqallahul azim. Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi letak doa ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Keluar, saya ulang balik baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddira li. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Maksudnya bismillahi ala nafsi, ya Allah, dengan namamu ya Allah di atas urusan diri aku, bismillahi ala nafsi. Wa mali, urusan harta benda aku. Wa dini, urusan berkaitan dengan agamaku. Allahumma raddini biqada'ika, ya Allah, tolong letak dalam diri aku ni, ya Allah, satu perasaan iaitu redha dengan segala ketetapanmu. Allahumma raddini biqada'ika. Apa yang akan berlaku ni, ya Allah, tolong letak dalam diri aku ni, aku redha, aku berpuas hati dengan segala ketetapanmu. Ni sekali nak keluar, nak buat kerja, nak jadi apa ni, ya Allah, bagi ada dalam diri aku ni apa dia? Perasaan redha, puas hati, tak komplain, tak cakap banyak. Allahumma radini biqada'ika. Bila aku redha dengan ketetapanmu, ya Allah, wa barik li fima qaddira li, tolong berkat aku dengan apa yang aku redha tu. Bila aku redha, tolong berkatkan urusan aku ni, ya Allah. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta. Sehingga aku ni tak jadi golongan yang suka minta cepat benda yang kamu takdirkan lambat. Wala ta'khira ma ajjalta. Dan tak jadi golongan yang suka minta lambat benda yang kamu takdirkan cepat. Keluar buat aja, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala selamat. Dan di dalam kitab Riyadhus Salihin juga diajarkan kita, bila kita nak keluar rumah ni tuan-tuan, bila kita nak keluar rumah, kita nak tinggal rumah kita, macam kita nak pergi outstation, nak pergi buat kerja luar daripada kawasan, nak pergi mana-mana, sambil kunci tu baca qul huwallah 3 kali, baca ayat kursi 3 kali. InsyaAllah, niat, ya Allah, tolonglah jaga rumahku. InsyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah, tidak akan ada rumah ni kena pecah, tak ada lah rumah ni kena rompak apa semua, insya-Allah. Macam mana? Baca qul huwallah 3 kali, baca ayatul kursi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan babi lah, jangan qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Itu insya-Allah dah kawak masuk cepatlah. Kunci Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 kali. InsyaAllah, ya Allah, aku tinggalkan segala-galanya ni untuk dijaga olehmu, ya Allah. Sebab aku tak ada kuasa dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang keempat. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dah. Masa pun dah pukul 2 dah tuan-tuan. Dan sekali yang mana kerja, nak sambung kerja, kita baru sampai kepada yang kelima. Yang keempat atau yang kelima. Lepas tu ada yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. InsyaAllah kita sambung. Kalau tak dalam Facebook Bakit ni pun, InsyaAllah saya akan buat live saya punya Facebook saya sendiri nanti ni. Kita akan sambung lagi 5 yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun kehidupan baginda SAW. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita mungkin ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan. 1-2 soalan yang kita boleh kongsikan. InsyaAllah, Alhamdulillah, viewers kita pun dah meningkat. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton live pada tengah hari ini. Dan terima kasih kepada pihak Bakit Pulau Pinang, Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Pulau Pinang, yang sudi menjemput saya sebagai penceramah di dalam live Facebook pada tengah hari ini sempena dengan kedatangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 5 amalan seharian Nabi yang kita kongsi, sepatutnya 10, tapi kita sempat kongsi daripada mukadimah tadi. Kita mulakan dengan kita membahaskan sedikit hukum menyambut Maulid Rasul. Adakah bid'ah? Lepas tu, kenapa yang kita nak kena ikut Nabi? Kerana Allah Ta'ala yang suruh kita mengikuti Nabi. Sebab Nabi ni adalah manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Insan yang sempurna. Hamba Allah yang paling dikasihi. Kita ikut Nabi, insyaAllah kita akan jadi sempurna. Kita ikut Nabi, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Kita ikut Nabi, kita juga akan jadi hamba yang Allah Ta'ala kasihi. Dan kita sempat baca di antara 5 amalan Nabi setiap hari. Semua 10 saya janji, sempat baca 5 insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat pada pertemuan kita pada tengah hari ini. Terima kasih semua. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Jadikanlah Rasulullah contoh ikutan teladan dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, kita rujuklah kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kashif 'anna al-bala' والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.